Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, malam 6 Zulhijjah 1443 Hijriyah. Alhamdulillah, dengan takdir dan ketentuan Allah, kita masih lagi diperkenankan untuk hidup di atas muka bumi Allah. Sehari lagi diberi nyawa kepada kita supaya kita termasuk dalam golongan manusia yang benar-benar dapat menunaikan amanah dan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itulah ulama menyebut, apabila kita mula dijadikan dan dihidupkan di atas muka bumi Allah, diletakkan satu amanah kepada kita. Amanah yang permulaannya Tuhan beri kepada seluruh makhluk Allah, tetapi semua menolak amanah itu. Maka yang sanggup kita, maka kitalah yang bertanggungjawab untuk menunaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah bentangkan amanah kepada 7 petala langit, 7 petala bumi, bukit bukau dan gunung ganang. Semuanya enggan untuk menerimanya dan tidak sanggup untuk menanggungnya, tetapi manusia sanggup untuk menanggungnya. Maka manusia jenis golongan yang jahil dan zalim di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat inilah yang menunjukkan bahawa persoalan penting bukan lagi kita nak maknanya mempersoalkan iaitulah sanggup ataupun tidak. Persoalan yang paling penting ialah kita kena usaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah. Kalau kita bincang tentang amanah Allah ni, banyak antaranya disebut oleh ulama
iaitulah iqamatuddin wa siyasatud dunya biha, mendirikan agama Allah, mengatur urus kehidupan iaitulah di atas muka bumi ini dengan acuan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah amanah yang Tuhan beri kepada kita. Sebab itulah sesiapa yang mensia-siakan amanah ni, siapa yang buat tak peduli dengan amanah ini, siapa yang iaitulah dia anggap amanah ini perkara enteng, dia buat sepintas lalu, maknanya dia tinggal begitu sahaja, maka dia akan menjadi orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama yang mu'tabar, man dhayya'al amanah wa ridal qiyanah faqad bari'un minad diyanah. Iaitulah kata ulama, sesiapa yang mensia-siakan amanah dan dia redha dengan pengkhianatan di atas muka bumi Allah, apa balasan yang Tuhan beri kepada dia? Faqad bari'un minad diyanah, maka dia akan terlepas daripada ikatan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ia sepanjang hidup, dan yang paling ditakuti ialah dia mati dalam keadaan tidak akan disebut dengan kekuatan beragama pada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia mati bukan di dalam agama, maka orang itu ialah orang yang tidak ada sifat takwa, dia termasuk orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Tuhan suruh hidup kita ni bertakwa sungguh-sungguh, dan tanda takwa yang paling utama, kita kena pastikan sungguh-sungguh bahawa kita tidak mati melainkan mati di dalam Islam. Tuhan sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sebenar-benar bertakwa kepada Allah. Apa tanda kamu ini sebenar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik itu saya mulakan dengan lafaz syukur, supaya kita syukur sungguh-sungguh dengan nikmat ni. Malam ni kita dapat sama-sama menunaikan amanah Allah, menegakkan agama. Sebentar tadi satu syiar kita lakukan sungguh-sungguh, sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu. Ia juga merupakan satu syiar yang paling agung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebahagian daripada sunnah Nabi yang disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Dan sesiapa yang mengagungkan, sesiapa yang membesarkan syiar agama Allah, lahirlah daripada hatinya sifat penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita bukan sekadar mengucap kalimah alhamdulillah, tapi syukur kita buktikan dengan ditambah lagi kesungguhan demi kesungguhan untuk menjadikan kita manusia yang diredai oleh Allah. Alhamdulillah. Maka untuk itu cukuplah itu sebagai muqaddimah. Kita sambung balik perbahasan kitab kita yang kita duk mutalaah begitu lama di masjid ini, iaitulah masih lagi kitab Usul Tauhid, iaitulah perdu bagi tauhid, karangan seorang ulama yang muktabar yang bernama Tuan Husin bin Muhammad Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari. Ulama yang hebat, ulama yang dikenali dengan gelarannya Tuan Husin Kedah,
ulama yang benar-benar berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ulama yang terkenal dengan pegang prinsip, dia sanggup iaitulah apa risiko yang berlaku sekalipun nama mencabul prinsip tidak sama sekali di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertuah tuan-tuan, kerana Tuan Husin sudah lama meninggalkan kita, tapi dia meninggalkan warisan dan kitab yang berada di hadapan kita pada malam ini. Ini merupakan satu nikmat yang paling penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung tuan-tuan. Nak sambung tang mana ni? Sambung pada muka surat 9, iaitulah masih lagi di dalam kesimpulan ilmu tauhid, di mana satu ilmu yang kita nak esakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang itu mengaji ilmu tauhid, apabila orang itu sempurna tauhid pada dirinya, lahirlah satu i'tiqad dalam diri dia bagaimana dia menganggap Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Yang ni yang kita nak tengok tuan-tuan, nak sambungan kita pada muka surat 9. Baik, kita sambung no. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Maka tiap-tiap yang bergerak dan yang diam, atas dunia ni tak boleh elak lah. Artinya tetap apapun akan berlaku pada salah satu daripada dua keadaan. Tak boleh nak elak yang tu. Sebab itu ada yang bergerak, ada yang diam. Tak boleh bagi seseorang itu dia bergerak pun bergerak, diam pun diam. Tak boleh terima tuan-tuan. Dua keadaan yang berbeza. Sebab itu kalau seseorang itu tak bergerak, maka dia diam. Seseorang yang tak diam, dia bergerak. Itu kaedah yang berlaku di atas dunia. Pasal itu disebut di sini, maka tiap-tiap yang bergerak dan yang diam, dan yang berhimpun dan yang bercerai, dan yang berubah daripada satu hal kepada satu hal, iaitulah semuanya ialah perbuatannya perbuatan Allah, dan semuanya ialah di bawah perintahannya perintahan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Faham bagi molek tang tu? Maknanya yang bergerak, yang diam, yang berubah daripada satu hal pada satu hal, daripada satu keadaan satu kepada satu keadaan. Maknanya apa saja perbuatan yang berlaku di atas dunia ini, maka iaitulah semuanya ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau nak kira, kita ni macam papet saja. Apa dia papet? Maknanya kalau kita kata iaitulah bahawa sesungguhnya macam wayang kulit kita patung wayang kulit tu tuan-tuan. Jadi iaitulah wayang kulit. Jadi hang habaklah wayang kulit Sri Asun ke, wayang kulit Kelantan ke, wayang kulit Fatani ke, wayang kulit Jawa ke, iaitulah hang mailah watak apapun daripada wayang kulit tu, pak dogol ke, wak dogol ke, apa sajalah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah sebenarnya tidak ada kuasa dan juga tidak ada yang boleh bergerak yang menggerakkan wayang kulit tadi, menjadikan dia nampak hidup tuan-tuan. Siapa dia? Iaitulah tok dalangnya. Wayang kulit dia ada tok dalang. Bukan nak sama manusia dengan Tuhan, tapi nak habaq kata percaturan dan apa saja yang berlaku dan sebagainya, pergerakan dan diam dan sebagainya,
iaitulah ada tok dalang yang paling ulung. Siapa dia? Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. No, baik itu kalau orang yang betul-betul faham persoalan tadi, iaitulah kemuncaknya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia akan mengikut segala percaturan Allah. Kalau baik maka dia terima dengan redha, kalau tidak baik dia sabar dan dia anggap itu merupakan ada ketentuan yang boleh memberi manfaat pada dia daripada Allah Subhanahu wa taala. No, itu kaedahnya. Jadi nak nampak lagi faham, lepas ni dia akan sebut lagu mana kita ni kadang kita nampak segala perbuatan yang berlaku, apa saja yang berlaku di atas dunia ni semuanya ialah perbuatan Allah. No? Sampai peringkat bila kita ni tuan-tuan tengok satu perbuatan tu macam perbuatan manusia, tapi sebenarnya ialah perbuatan Allah. Lepas ni dia bahas panjang. Contoh kita boleh tengok, saya ingat masa duk ngaji tauhid di pondok dulu tuan-tuan, iaitulah Tok Guru sebut terang-terang perbuatan Allah itu terbahagi kepada dua. Satu nama dia perbuatan ittirari. No, iaitulah satu nama dia perbuatan, iaitulah perbuatan ittirari. No, satu lagi iaitulah perbuatan, iaitulah bahawa sesungguhnya untuk kita ambil iktibar, iaitulah perbuatan iktisabi. Itu ada sebahagian ulama bahas macam tu tuan-tuan. Ada ulama dia bahas panjang lagi. Nah, kadang perbuatan ittirari ni mungkin kita tak nampak. Mungkin kita nampak jelas itu perbuatan Tuhan. Sebab perbuatan ittirari ni dia tak ada sangkut paut dengan manusia langsung. No, apa dia contoh perbuatan ittirari? Perbuatan ittirari contohnya percaturan cuaca di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita tak tahu, tapi kadang-kala dikaji oleh ahli-ahli meteorologi, orang ahli kaji cuaca tuan-tuan. Tu kita tengok di TV dia akan tunjuk, iaitulah maknanya pergerakan, iaitulah angin, kemudian pergerakan hujan, pergerakan apa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau tengok berita pukul 5, berita wilayah RTM tu, dia ada satu slot lah, iaitulah apa dia? Cerita tentang kaji cuaca oleh Met Malaysia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Hak yang ni pergerakan cuaca apa semua ni, yang ni ialah nama dia perbuatan Allah yang ittirari. Maknanya tak ada sangkut paut dengan manusia. Pasal itu tak ada manusia yang boleh boh pepat. Nah, esok hujan ke, esok panas ke, malam ni hujan ke, malam ni tak hujan ke. Nah, tak ada siapa boleh boh dengan pepat. Sampai peringkat hak yang slot dalam berita TV itu pun kalau sebut tentang cuaca dia sebut apa? Ramalan kaji cuaca. Dia pun tak berani nak bubuh sebenar-benarnya cuaca. Dia tak berani bubuh tuan-tuan, pasal dia tahu iaitulah boleh kaji saja. Boleh orang panggil apa? Iaitulah buat kajian dan sebagainya. Depa pun boh. Esok hujan. Dan depa pun bila tanya balik, mahang boleh yakin hujan? Kalau tak hujan aku cantai kepala hang. Contohnya lah kita pergi kata lagu tu, oh dia tak berani, dia kata dia pun hanya kaji. Dia pun teka berdasarkan percaturan-percaturan yang tertentu, pergerakan angin dan sebagainya. Dia pun sebut ramalan. Nak abang apa? Hak yang ni semua manusia tahu ia merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perbuatan ittirari ni tak ada masalah. Semua nampak perbuatan Allah yang mana itu merupakan iaitulah maknanya dalam keadaan tadi iaitulah penentuan yang telah diatur oleh Allah. Satu lagi perbuatan iktisabi. Iktisabi ni iaitulah perbuatan manusia. Tapi nampak macam perbuatan manusia. Sebenarnya ia merupakan af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mana? Contoh kita beli tanah lot.
Kemudian bila beli tanah lot, kemudian kita pun ada duit sikit, panggil kontraktor, iaitulah maknanya bagi duit kat dia untuk buat banglo kecil di atas tanah lot tu tuan-tuan. Maka dia pun buatlah, iaitulah banglo tadi ni daripada proses sikit demi sikit, iaitulah maknanya pencerahan kawasan, kemudian dibuat, iaitulah rangka-rangka konkret, dan kemudian dibina tiang, kemudian ia susun bata, naik sampai peringkat lepas itu bubuh, iaitulah bumbung. Bila tanya siapa pun, siapa buat banglo ni, orang akan habaq kontraktor buat. Dia pubuhlah kontraktor siapa-siapa hak buat. Jadi sampai siap tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Semua orang kata perbuatan kontraktor, sebenarnya ialah perbuatan Allah. Sebab apa? Walaupun nampak macam perbuatan manusia, tapi sebenarnya ia perbuatan Allah. Kata seorang ulama dalam perbahasan kitab, iaitulah maknanya satu, siapa bagi ilmu pengetahuan kepada kontraktor nak buat rumah tadi? Allah. Kalau Tuhan tak bagi ilmu pengetahuan, dia tak boleh buat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lepas tu, iaitulah kontraktor tadi ada tukang. Hak yang bancuh semen ada tukang dia. Lepas tu hak yang mai plaster rumah ada tukang dia. Hak yang kemudian bubuh mozaik ada tukang dia dan sebagainya. Siapa bagi kepandaian kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula, iaitulah maknanya dalam keadaan tadi, siapa pula yang menggerakkan badan mereka, tangan mereka, lepas tu pandai pada tangan mereka untuk apa dia? Maknanya hak yang bancuh semen, dia pandai bancuh semen. Hak yang nak plaster, nampak plaster tu nampak macam senang. Jangan nak buat mungkat. Kita pibuh tak lekat-lekat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi dia boleh buat. Siapa yang gerakkan dia macam tu? Allah Subhanahu wa taala. Cukup dekat tu? Tak cukup lagi tuan-tuan. Pasal apa? Kalau takat kepandaian saja nak boleh bina rumah lagu mana? Tentu kita kata nak kena ada bata, nak kena ada semen. Okey, semen boleh mai lagu tu saja ke? Tak. Semen dia kena mai daripada batu kapur. Siapa yang cipta batu kapur? Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pendek kata, jawapannya semuanya balik pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu baik buruk apa saja yang berlaku dan sebagainya, semuanya ialah dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu ingat baik-baik cogan kata tauhid. Apa dia cogan kata tauhid? La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak bergerak dan berlakunya sesuatu melainkan semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tak izin, tak akan berlaku dan tak jadi dan tak akan boleh bergerak. Tapi bila Tuhan izin, tak ada siapa boleh halang pergerakan itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nampak macam biasa ya, i'tiqad macam ni tuan-tuan, tapi tak biasa. Maknanya kalau dia boleh pegang sungguh lagu tu, dia akan jadi orang yang hidup dalam suasana, dia akan mendapat ketenteraman jiwa. Apa dia ketenteraman jiwa? Hati dia akan tenang, dia akan dapat satu, iaitulah asas utama kepada kesihatan tubuh badan di atas muka bumi Allah. Saya pernah sebut banyak kali. Mungkin ada orang ada satu orang dia tanya saya. Dia kata, "Ustaz, iaitulah duk sakit-sakit, orang sakit banyak hari ini dan sebagainya dalam keadaan tadi, iaitulah apakah punca utama kepada penyakit yang menambahkan lagi penyakit?" Kalau nak habaq senang ya tuan-tuan. Satu benda dalam agama yang dia sebut, dan bila saya sebut dalam kuliah, ada seorang anak murid doktor, dia kata apa? Dia kata, "Betul ustaz, sebab kami mengaji perubatan pun dia sebut lagu tu." Apa dia? Salah satu punca utama penyakit fizikal kita ni tuan-tuan,
dan dia duk tambah lagi penyakit. Apa dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Iaitulah penyakit yang dinamakan dalam bahasa Arab dia panggil al-haznu. Apa dia al-haznu? Terjemah bahasa lah dia kata apa? Stres. Tu bahasa lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bila seorang tu stres, habis. Jawab dia akan main penyakit-penyakit, dan kalau ada penyakit dah pun dia akan lagi meroyak lagi penyakit. Kalau darah tinggi, lagi akan tinggi darah tinggi dia. Kalau kencing manis, lagi teruk kencing manis dia tuan-tuan. Kalau jantung, lagi teruk jantung. Maknanya punca dia stres tuan-tuan. Tu satu pakcik satu tempat dia kata stres tu apa dia ustaz? Okey, kita ambil bahasa kampung kita. Apa dia stres? Serabut perut. Buah makna lagu tu tuan-tuan senang. Serabut perut. Senang faham lagu tu. Dan serabut perut tu lawan dia apa dia? Ketenangan hati. Tatma'innul qulub wa salamatus sudur, dan ketenteraman jiwa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nak tenang hati, nak tenteram jiwa, kita kena pegang pada kaedah tauhid. Senang ya. Apa saja yang berlaku dengan izin Tuhan, selesai ya. Maknanya kalau kita dapat kebaikan, Tuhan izin. Kita dapat kejahatan, Tuhan izin. Contoh, macam ada seorang dia mai tanya saya. Dia kata, ustaz, saya ni bukan nak puji diri lah. Saya pun betul saya nampak dia memang bagus. Saya sembahyang Jumaat tak tinggal. Tapi bukan nak main penaik diri dak kat ustaz dak, tapi nak habaq ustaz pun tahu lagu mana saya. Saya amal ibadat cukup banyak dan sebagainya, dalam keadaan tadi macam-macam saya buat. Saya tak, maknanya saya cuba untuk halang diri saya buat dosa kepada Allah Taala. Tapi iaitulah maknanya last sekali ni saya mai kat ustaz ni, saya nak minta satu nasihat dan sebagainya. Iaitulah dia kata saya disantau. Dia sebut disantau. Saya kata tu saya duk tuduh orang lah santau ke apa ni. Kita pergi berobat dulu dan sebagainya. Saya mai kat ustaz ni pun saya pergi berobat banyak dah. Pergi kat doktor hak perubatan moden, doktor kata tak ada sakit apa. Tapi itu dia lah sakit ni sampai peringkat kalau mai time sakit tu Allah Ta'ala saja yang tahu. Nak bagi orang mungkin tak nampak dan sebagainya. Dalam keadaan tadi kadang nak nyawa pun tak boleh. Masa nak nyawa tak boleh buat pergi kat doktor. Doktor kata tak ada sakit apa. Buat diagnosis lagu mana pun tak ada sakit apa. Pergi buat perubatan Islam. Bila buat perubatan Islam, memang nampak sungguh lah. Yang tu realiti. Contohnya sebab santau ni sebahagian daripada sihir. Sihir boleh berlaku kepada manusia di atas muka bumi Allah. Tak apalah. Tak apalah, dia pun duk berobat. Duk seminggu lepas dia mai jumpa saya, orang habaq kata tak ada dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu alam lah. Tak apalah yang tu. Tapi soalan dia masa dia mai rumah saya tu, dia kata, saya nak tanya yang tu lah. Iaitulah contoh kita ni orang baik, hak orang jahat buat kat kita. Iaitulah saya tak boleh fikir yang tu. Kawan tu contohnya semayang pun tak, siapa ni kawan ni buat ibadat pun tak, dia guna sihir. Sihir tu berkesan pada kita, sedangkan kita orang baik dan sebagainya. Awak jadi lagu tu. Nak heran apa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Cuba buka tafsir ataupun asbabun nuzul, iaitulah muawwadhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Dua surah ni dia ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat dia. Nak cerita panjang boleh buka dalam kitab tafsir. Contohnya tafsir Jalilain dan juga tafsir Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Dia sebut antara asbab turunnya dua ayat ini peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam Al-Yahudi. Saya bawa kisah ni tuan-tuan. Cukuplah kita boleh faham. Lah kita ambil Rasulullah siapa dia? Manusia yang paling baik di atas muka bumi Allah. Hak yang sihir dia siapa dia? Labid bin Aqsam Al-Yahudi. Siapa dia? Labid Aqsam Al-Yahudi. Yahudi jahat sungguh-sungguh. Berjaya tak dia buat dan dia sihirkan Nabi? Berjaya.
Nak bagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, panjang cerita dia. Yang last sekali iaitulah kemudiannya turun 2 ayat ini, Nabi beramal dengan 2 ayat ini, Nabi lepas daripada sihir Labid bin Aqsam al-Yahudi. Kalau Nabi pun maknanya jadi, apatah lagi kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, yang tu biasa. Yang tu biasa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, persoalan dia ialah maknanya iaitulah berkuasa sungguh ke sihir tu? Tak. Kalau Tuhan tak izin tak jadi. Tuhan tak izin tak jadi. Lalu apa pasal Tuhan izin? Makna jadilah tu, jadi tu pasal Tuhan izin. Pasal apa Tuhan izin? Tak saya tanya apa saya? Lah kita anggaplah apa saja yang kita terima macam contoh, kalau kita sakit itu kafarah, iaitulah nak bersih dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagu tu agak-agak jiwa kita tenteram tak tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Tenteram Macam satu orang dia kata kat saya, ustaz, Tuhan bagi saya sakit, saya duk buat ibadat lama dan sebagainya. Saya tanya balik, Tuhan bagi sakit bila? Umur 70 baru sakit. Padanlah. Berapa lama dah duk senang. Tambah kita pula masa zaman jahiliah dulu jahat sungguh-sungguh. Berapa banyak kita makan nikmat Tuhan, kita buat dosa pada Tuhan. Lah Tuhan bagi kafarah pada kita. Kafarah tu makna apa? Nak bersihkan dosa kita. Maknanya apa? Kelebihan pada kita. Kita terima tadi, hati tenang tak tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Bila hati tenang, selesai yang tu yang menjadi healing, penawar yang bagi besar untuk tubuh badan kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu dia tuan-tuan untuk jadi pedoman pada kita. Tu dia kata, iaitulah semuanya perbuatannya perbuatan Allah dan perintahannya perintahan Allah yang sudah ditentu akan dia perbuatan atas Tuhan pada azalinya. Maksud pada azali ni daripada awal lagi Tuhan tentu siap dah. Tuhan tentu apa yang akan berlaku kepada siapa pun di atas dunia ni. Bukan Tuhan tentu masa mula-mula beranak dah. Tuhan tentu awal lagi dah. Pada azali ni maksudnya pada awal lagi Tuhan dah tentu dah. Itu kaedahnya tuan-tuan. Jadi nak tahu kata tentu tak tentu tu, kita boleh buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kejadian manusia bermula daripada iaitulah apa dia, setitik air mani yang hina. Setitik air mani yang hina, lepas itu bergerak dan bercantum 2 benih, iaitulah benih daripada bapa dan juga ibu di satu tempat 40 hari. Air mani yang hina tadi menjadi apa tuan-tuan? Iaitulah menjadi alaqah, seketul darah. Lepas itu bentuk segumpal darah. 40 hari pula bentuk mudrah. Apa dia mudrah? Seketul daging. Lepas itu 40 hari pula terbentuklah seluruh anggota yang lengkap, janin yang lengkap dalam perut ibu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Boleh buka dalam kitab hadis 40, dia sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bila lengkap janin yang berada dalam tubuh badan manusia tadi, waktu itulah Tuhan telah menulis segala-gala penentuan kepada seorang manusia. Bahagiakah dia, celakakah dia, imankah dia, kufurkah dia. Padahal tak beranak lagi pun. Tak keluar lagi pun di atas dunia ni. Tapi tulis semua dah. Sampai peringkat tulis tu tuan-tuan. Sampai tulis siap. Tanah kubur dia di mana pun Tuhan tulis dah. Macam kita bukan tahu tanah kubur kita esok nak simpan di mana, kita bukan tahu. Tuhan tahu dah, Tuhan tentu dah agak kita ni. Sebab itu tersahiranlah kalau tanah kubur kita di mana pun. Walaupun kita boleh sebut, contohlah, ni contoh kita sebut macam saya lah. Saya, iaitulah maknanya
apa nama, tanah kubur saya. Kalau saya ni orang tua saya, tok nek saya, apa semua saya di Masjid Kubang Semang lah, kubur Kubang Semang lah. Tapi tak tahu lepas dah masjid qaryah saya, qaryah Tuan Abdullah, ada kubur dah. Hak baru ni. Mungkin di Tuan Allah, kita pun mungkin kita rasa Tuan Allah kot, Kubang Semang kot. Betul ke? Tak tahu. Di mana tak tahu. Pasal apa? Pasal yang ni Tuhan tentu dah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Macam maknakan saya seorang. Iaitulah maknanya duk rancang satu tempat, tahu-tahu habis umur dan ditanam di kampung Melayu Rawang. Tak ada kena mengena dengan, iaitulah bahawa sesungguhnya dengan hak adik-beradik, tok nek, tok nyang saya apa semua di belah cangkat ni buang tebai, tak ada tuan-tuan. Tuan abang bagi apa? Penentuan Allah. Tak heran. Macam itulah kalau kita tengok almarhum Tuan Guru Harun Din, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Di mana? Di California. Kita tengok tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Siapa boleh sangka di satu ladang di California tu. Nampak bagi tuan-tuan untuk kita ambil iktibar. Kita heran, California tu. Maknanya Tuhan tulis dah masa dia dalam perut ibu dia, tanah kuburnya Tuhan dah tentu di California. Kita di mana? Wallahu alam. Tak usah duk cerita ustaz. Ada cerita tanah kubur di mana lagu cerita pun mati, tak cerita pun mati tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu satu tempat saya cerita bab mati. Saya sebut pula tu pak cik hak duk sandak di tiang tu pun tak tahu. Boleh lagi saya balik di rumah, ada orang habaq telefon saya, dia kata pak cik duk sandak di tiang tu tak ada dah. Boleh jadi Lepas tu tak berapa lama pak cik tu dia mai kat saya, dia kata apa? Itu pak cik satu tempat lah. Dia kata, ustaz jangan duk sebut awaknya sat gi mati. Memang hang sebut pun mati, tak sebut pun mati. Dan pak cik tak usah bimbang. Mulut saya tak ada kuasa apa pun. Kalau saya kata pak cik mati, tapi Tuhan tak tentu mati, tak sampai ajal tak mati. Kalau saya, maknanya saya tak ada kuasa apa. Yang ada kuasa hanya Allah Ta'ala. Tak usah bimbanglah tuan-tuan. Tu kita nak bimbang apa? Tak usah kata pak cik, saya pun mana tahu. Balik di rumah sekali, tuan-tuan balik kata ada orang telefon hantar WhatsApp kat tuan-tuan ke apa ke, Ustaz Badrul tak ada dah. Kita kata muhung sangat tadi derah bukan main. Macam mana boleh tak ada? Tu tadi. Tak heran tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal lambat sesaat pun tak, cepat sesaat pun tak tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu dia. Dan diadakan dia perbuatan itu pada tiap-tiap masa yang dikehendakinya. Tuhan atur, lepas tu Tuhan nak bagi jadi bila, ikut suka dia lah. Dia boleh bagi jadi bila pun tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu kalau kita buka di dalam ilmu tauhid, iaitulah diperbahas panjang oleh tok guru tauhid. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam perbahasan, contohnya iaitulah sifat qudrat, sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kejadian penentuan oleh Allah Ta'ala kepada manusia ni disebut, iaitulah ada takluk yang disebut dengan suluhi qadim, iaitulah Tuhan tentu siap-siap pada dulu-dulu lagi. Lepas tu tanjizi hadis baru diluluskan, dan kemudian qabdah genggaman. Nak bagi faham yang tu kena bahas panjanglah dalam kitab, iaitulah dalam persoalan qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Baik, tu i'tiqad tu yang kita kena tanam sungguh-sungguh. Insya-Allah bila kita ada kekuatan tadi, kita pegang semuanya perbuatan Allah,
kita akan dapat ketenangan hati dan ketenteraman jiwa, tuan-tuan. Muslimin, muslimat rahimahullah. Itu sumber kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuncaknya kita tak akan jadi orang yang duk melengung, susah hati, apa saja yang berlaku di atas muka bumi Allah. Sebab itu orang yang faham dengan tauhid, contohnya usaha, ketiak, macam berjuanglah, ketiak sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh untuk mendapat kemenangan. Contohnya kemenangan perjuangan Islam, nak bagi menang perjuangan Islam. Tahu-tahu berjuang ni habis riang, tuan-tuan, atau keputusannya kalah. Contohnya, tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah, dia tak akan jadi orang yang berkabung berbulan-bulan, bertahun-tahun, ataupun dia tak akan jadi orang yang merajuk. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal dia tahu, kerja aku ketiak, penentuan utama Allah Ta'ala. Ini takdir Tuhan bagi, adalah hikmah dia. Maka lepas tu tak akan berkabung, susun strategi baru pula. Tu baru betul, tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Barulah kita jadi orang yang berpuas hati. Pasal itu dalam Islam, mana-mana pejuang agama Allah daripada kekuatan ni. Pasal itu hang jadi lagu mana pun tak apa. Demi perjuangan, tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Baik itu menjadikan mereka berprinsip. Berprinsip ni maksudnya, tinggal aku seorang pun aku tak akan lari daripada perjuangan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya betul, itu kaedah dia, tuan-tuan, untuk jadi pedoman kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid yang perlu kita pertahankan sungguh-sungguh untuk jadi pedoman pada kita di atas muka bumi Allah. Pasal itu kalau kita tengok sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peperangan Badar, Allah Taala kurniakan kemenangan yang begitu hebat, kemenangan yang begitu manis, takdir Tuhan. Lepas itu tengok pula peperangan Uhud. Peperangan Uhud, Tuhan iaitulah jadikan pengajaran kepada orang yang beriman, di mana tentera Islam nak kata menang sungguh pun tak, nak kata kalah sungguh pun tak. Kemudian iaitulah tetap terima takdir Tuhan ini pada peperangan Khandaq, peperangan yang paling hebat, sebab menghadapi tentera Ahzab, tentera bersekutu. Akhirnya Islam mencapai kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu dua benda ni jangan tinggal. Satu, retiak pun retiak. Lepas tu tawakal pun tawakal, bergantung pada Allah. Jangan hanya retiak tapi tidak tawakal, dan jangan tawakal tapi tidak ikhtiar. Dua benda ni kena bagi sama naik, tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Pasal apa? Kata Hasan Al-Basri, iaitulah maknanya ikhtiar itu sunnah Nabi, tawakal itu tauhid pada Allah. Siapa yang ikhtiar, dia berpegang dengan sunnah Nabi tapi menolak tawakal, dia menolak tauhid, tak jadi. Siapa yang menyerah bulat-bulat pada Allah tapi tidak ikhtiar, dia mentauhidkan Allah tapi dia menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jadi. Kena bagi sama naik, ikhtiar pun ikhtiar, tawakal pun tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanda tentu dan tiap-tiap yang maujud. Apa i'tiqad lagi sebagai kesimpulan makna tauhid? Kita tanda tentu, tuan-tuan, to be continued, dan tiap-tiap yang maujud yang lain daripada zatnya, wallahu alam. Ada soalan? Tak ada, no? Kalau tak ada, tak apalah. Takat itulah dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Marilah sama-sama kita tunda kuliah kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.